ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه النظام شهدهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليه ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sekalian. Pertama kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih beri peluang kepada kita untuk kehidupan dalam keadaan sihat. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah. Ini satu nikmat yang Allah Taala kurniakan pada kita. Salah satu nikmat yang berkaitan dengan ibadah juga, iaitu kesihatan. Kesihatan ni sangat-sangat penting tuan-tuan. Apabila kita ditimpa sakit, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ketika itu sangat-sangat berat untuk kita lakukan sesuatu amalan. Sebab tu kita kena bersyukur di atas nikmat kesihatan yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Dan kemudian syukur juga pada Allah kurniakan kita taufik dan hidayah untuk kita datang ke rumah Allah untuk mengabdikan diri pada Allah, tunaikan satu perintah yang sangat agung, iaitu perintah sembahyang fardu maghrib dilakukan dengan cara berjemaah yang ditunjuki oleh Nabi SAW. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung pengajian kita terus pada kitab kita Usul Tauhid, pada muka surat 64 Jawi. Kalau Rumi tu 164. 164. Jawi 64. Kalau Rumi 164. Baik, kita sambung pengajian kita pada dan bermula segala mustahaknya. Dia di situ Ada kat situ Betul mustahik boleh, mustahak boleh, mustahik.
Mustahak tu pun ambil daripada perkataan Arab yang bahasa Melayu tu kan. Mustahak tu kan. Asalnya perkataan Arab. Mustahik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani bi'ulumi fi daraini amin. Dan bermula segala mustahiknya pun delapan bagi pula daripada pangkat manusia yang telah menyebut akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak menyebutkan orang yang layak menerima zakat. Ini dalilnya. Iaitu asnaf. Asnaf yang layak terima zakat. Sebab tu zakat ni, sebab tu zakat dia kata tu'tiyaz zakata. Tu'ti tu. Nak bagi tu. Nak keluar ke, nak bayar zakat tu mestilah pada asnaf. Dia tak boleh bayar zakat bukan pada asnaf, tak boleh. Bayar pada perbadanan tak boleh. Nak bayar pada bangunan tak boleh. Nak bayar kepada selain daripada asnaf tak sah. Jadi sebab tu zakat ni kita kena berhati-hati. Sebab kalau sekiranya kita ditanggung, kalau kita ni orang yang diwajibkan zakat, pastikan kita bayar kena kepada asnaf yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Jangan kita bayar selain daripada itu. Sebab tu kita kena tahu asnaf dia. Siapa yang layak menerima zakat. Seperti mana firman-Nya, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Wa fir riqab itu bukan riqat. Itu kalau dalam kitab Jawi itu silap sikit. Riqab. Riqab tu ba, bukan huruf ta. Ditulis riqat itu ba. Wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Dari kitab Rumi tu banyak yang dah dibaiki lah, dia punya baris-baris jayat dia semua dah dibaiki. Jawi tu dia ada sukut sikit, dia tertinggal. Mungkin typing dia. Baik, kita tengok apa artinya. Innamas sadaqatu lil fuqara. Artinya bahawa sesungguhnya segala sedekah, artinya zakat. Sedekah dalam ayat ini yang dimaknakan dengan zakat. Bukan sedekah yang sunat, tapi ini sedekah yang wajib. Iaitu sedekah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah zakat. Itu kita kena faham. Jadi, bahawa sesungguhnya segala sedekah, artinya zakat, iaitu bagi sekalian orang yang fakir. Orang yang fakir ni, kita kena tahu siapa dia fakir. Yang fakir ni orang yang miskin, yang Islam selain daripada Ahlul Bait. Ahlul Bait tak boleh terima zakat. Walaupun dia miskin sekalipun. Dia tak termasuk dalam asnaf. Sebab dia ni antara keturunan yang dimuliakan. Jadi semua keturunan anak cucu Nabi SAW, maka mereka tak boleh terima zakat. Tu kena berhati-hatilah siapa yang jaga keturunan Said, Habib, apa semua ni. Walaupun mereka susah, mereka tak boleh terima zakat, tapi boleh terima hadiah. Jadi siapa-siapa nak beri sumbang dia, berilah hadiah. Jadi zakat tak boleh terima. Ini untuk Ahlul Bait. Walaupun fakir, tapi dia tak boleh terima. Dia Ahlul Bait. Itu kena tahulah. Dan sekalian orang yang miskin. Orang yang fakir ni, macam mana orang yang fakir? Orang yang fakir ni keperluan dia satu hari tak mencukupi. Misal kata keperluan dia satu hari RM10. Dia baru dapat RM9. Jadi keperluan dia sehari baru ada RM9. Maka dia jatuh fakir. Tak mencukupi lah. Dan miskin ni lebih sikit.
Dia cukup untuk diri dia tapi tak ada lebihan. Tidak ada lebihan. Ngam-ngam je dia ada. RM50, RM50 lah dia ada tu. Ini golongan miskin. Mana golongan miskin ni boleh terima zakat. Fakir boleh, miskin pun boleh. Dan sekalian orang yang menghimpun atas zakat dan sekalian orang yang muallaf. Okey, yang menghimpun zakat ni iaitu amil. Ini maksudkan yang menghimpun sekalian zakat adalah amil zakat, tukang kutip zakat. Dia panggil amil. Jadi kalau kita pergi jabatan agama pun mains pun kita akan akad dengan amil. Bukan dengan manggunan. Bukan dengan orang lain, dia amil. Amil yang dilantik oleh kerajaan. Walaupun dia bergaji sekalipun, amil ada itu dia punya bahagian dia. Dia ada bahagian dia. Amil, amil zakat. Sebab tu akan datang kita puasa ni, nanti akan dilantik lah siapa yang diambil, imam ke apa ke, Cikgu Ridwan ke, tak tahu lah. Tukang petik zakat lah tahun ni, dia tak tahu. Dan sekalian orang yang menghimpun ke atas zakat dan sekalian orang yang muallaf, artinya orang yang menjinakkan, orang yang dijinakkan dan dikuatkan segala hati mereka itu atas Islam. Jadi ini orang muallaf, orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, yang baru kenal Islam. Dia nak belajar semua sampai dia ada hatinya terpaut pada Islam, jadi selesai dia. Berapa lama? Besok orang tanya tu berapa lama tahap dia tu. Berapa lama sampai dia pandai. Sampai dia pandai agama. Sebab tu kena damping dia. Kadang-kadang ada orang dah ajak dia masuk Islam, tapi tak ada orang pendamping dia. Jadi dia tak tahu. Dia dah lah tak tahu. Yang ni tahu je, ajak orang masuk Islam je. Tapi nak dorongkan dia, bawa pimpin dia untuk belajar agama, tak ada. Jadi dia pun tak tahu. Kadang-kadang kejap masuk Islam, lepas tu keluar murtad pula. Ini banyak berlaku di Sabah dan Sarawak. Banyak. Ada laporan di Kuching, lebih daripada 1,000 orang mohon murtad. Nak murtad. Jabat agama. Mohon nak murtad. Jadi ini semua atas kelemahan siapa? Kelemahan saya dan tuan-tuan lah. Saya dan tuan-tuan dan seluruh orang Islam. Ini kena fikir tu. Ini kita kena fikir. Jadi penting lah. Jadi kita kena tahu. Jadi untuk bantu bagi duit tu, untuk supaya dia jinak hati dia. Supaya jinak hati dan Islam. Maknanya aku walaupun keluarga kan, dia ada yang setengah orang dia masuk Islam, dia dibuang keluarga. Keluarga dia tak terima dia apa, dia pun tak ada satu, sebatang kara je. Jadi dengan sedikit sumbangan zakat kepada dia, jadi dia ada kuat sikit, baru bertapak nak pergi belajar agama, semangat, ada orang nak tengok bantu aku. Ini dibuat oleh ahli-ahli batil. Orang batil ni, ahli Kristian, semua mereka tabur duit lah. Tu yang ramai masuk Kristian tu. Ya, dia menggunakan kaedah tu. Tak guna. Dia buat ziarah. Kalau nak tengok kat Kuching tu, potang-potang dia berdua kayu basikal. Kayu basikal. Yang berdua je. Dia kadang ada pergi tempat orang susah, pergi sini, pergi mana. Jadi ni dia telah buat kerja kita ni, mereka telah buat awal. Jadi kita yang ketinggalan. Jadi sebab tu ramai Kristian di Sabah dan Sarawak. Tu penting lah. Dan pada segala hamba yang dikitabah akan dia oleh tuannya, dan pada segala orang yang berutang. Jadi yang hamba ni, yang ni hamba lah. Ni segala hamba, dia nak merdekakan diri dia. Jadi dia boleh merdekakan tuan dia, nak kena bayar. Misal kata dia nak merdeka, dia nak kena bayar dengan tuan dia sekian-sekian, jadi dia boleh merdeka dengan duit zakat. Itu yang dimerdekakan lah. Ataupun dia dah dimerdekakan, dia tak ada pendapatan apa, dia juga boleh masuk juga. Satu hamba yang dimerdekakan oleh tuan dia boleh terima zakat.
Jadi hamba yang macam ni, kategori ni belum ada lagi lah. Zaman sekarang ni tak ada lagi kategori ni. Kategori ni tak ada. Dan pada segala orang yang berhutang. Berhutang tak kira siapa. Sebab tu kadang-kadang pada musim COVID-19, asal dia orang kaya. Asal dia orang kaya. Tiba-tiba COVID-19 jatuh miskin. Apabila dia masuk je kaya ni, tak semestinya sepanjang-panjang dia kaya. Apabila dia masuk jadi miskin, jatuh miskin je, walaupun satu saat dulu dia jadi satu orang kaya, tiba-tiba memang dia layak jatuh pada orang miskin. Dia termasuk golongan orang yang ataupun orang yang berhutang ke, dia boleh terima zakat. Nanti jabatan agama dia akan tengok, dia akan lihatlah kamu hutang apa, tapi hutang kereta tak ada. Saya pernah tanya, dia kata hutang kereta tak ada. Hutang motor tak ada. Dia sebenarnya hutang lah, tapi yang Jabatan Agama letak, dia kena tengok garisan dia pula. Dia kalau kategori orang yang berhutang, boleh lah. Itu kena. Yalah, mana nak bayar duit sewa rumah, itu dia berhutang ke, misalnya kata dia sangkut kan, bulan pertama dia tak dikira lagi, maknanya dia berhutang lah, masuk bulan kedua dia hutang bulan yang lama. Jadi apa-apa pun kena rujuk juga. Sekarang ni kita tak tahu jenis hutang apa yang dibiayai oleh zakat, ini kena rujuk balik mains. Tapi yang layak menerima orang yang berhutang. Orang yang kena kejalong ke, dah tak ada apa lagi, nyawa, melibatkan nyawa ke, boleh, itu semua boleh rujuk. Nanti dia akan bagi borang lah. Jadi banyaklah prosedur dia. Tapi sebenarnya dia umum, dia kata sebut berhutang. Berhutang boleh ya? Kan? Maknanya hutang yang tak maksiat lah. Tak maksiat ini hutang judi. Hutang judi tak ada lah. Bayar main judi, hutang dengan orang. Tak boleh ya? Sebab tu kena rujuk balik pusat zakat, mana yang dia dibenarkan, penghutang siapa yang boleh diberi zakat. Ni kena tengok lah. Tapi orang yang berhutang boleh sebenarnya. Dia termasuk orang yang berhutang ni umum lah kan. Siapa yang berhutang boleh lah. Yalah, masa COVID dah banyak orang jatuh jadi miskin. Dia boleh, kadang-kadang dia boleh jatuh asnaf daripada miskin. Kalau dia tak jadi berhutang pun, dia boleh jatuh pada miskin. Nanti zakat dia akan letakkan lah berapa kos satu hari, berapa. Mungkin dia akan beri macam itu. Tapi dia punya prosedur memang isi borang lah. Kalau dah pergi jabatan ni, memang prosedur isi borang. Dia tak ada on spot. Tak ada. Sebab dia berekod. Jabatan kan, dia pun ada hitam putih. Esok, ujung tahun, audit. Mana duit zakat tu pergi. Semua nak kena cerita. Tu. Termasuk orang yang hutang. Orang yang berhutang boleh terima zakat. Dan pada orang yang perang sabilillah. Perang sabilillah ni yang paling banyak, paling besar yang diperluaskan sekarang ni. Tu yang masalahnya. Diperluaskan lah. Macam guru-guru kafar. Dia orang termasuk asnaf fisabilillah tu. Tu yang dapat duit imam masjid, imam pun semua mains yang bayar tu, melalui zakat tu dia masuk bawah fisabilillah. Yalah, dia kata orang yang perang fisabilillah. Tapi sekarang ni saya bagi tahu asnaf yang ini, asnaf perang fisabilillah ni diperluaskan. Kalau asal betul-betulnya perang fisabilillah ni pedang tu. Tapi sekarang dah diperluaskan, dah dimuzakarahkan. Jadi kita akurlah. Jabatan Agama dah tanggung. Ini dia orang dah perluaskan. Sebab saya tengok yang imam, yang guru kafar kan, mereka semua dapat daripada bawah mains tu, dia zakat dia masuk dari bawah fisabilillah. Tu yang ada tiap bulan tu. Zakat kat Negeri Sembilan 180 juta. 170 juta. Berapa Datuk tu lagi cakap, beritahu. Datuk apa? Datuk pengarah zakat tu lagi. 170 ke 180 juta. Duit zakat yang ada di Negeri
Negeri Sembilan saja. Dia sekarang ni, tu dia cakap, dia dimuzakarahkan. Benda ni dimuzakarahkan mula-mula, langkah utama dia akan dirujuk pada Jabatan Mufti dulu. Jabatan Mufti luluskan, tengok sesuai tak, dia ni dimasukkan bawah asnaf fisabilillah dan dimuzakarahkan, dan ada satu keputusan baru dikeluarkan. Baru ada keputusan, jadi dah keputusan maknanya dalam fatwa ada. Ini termasuk. Jadi dia orang sebelum dia orang buat keputusan untuk memutuskan beri zakat tu, dia orang musyarat dulu. Dia orang musyarat dulu. Sebab saya tengok dia punya siapa yang dimasukkan bawah fisabilillah tu je ke? Masuk juga per kapita kan. Itu sama juga. Boleh ya? Siapa yang perang tu boleh ya? Mesti lillah. Fisabilillah, lillah, perang kerana agama. Perang untuk membela agama. Membela orang Islam. Agama lah. Termasuk lah. Tapi diperluaskan lagi. Itu memang kenalah tepat pada tu. Ini diperluaskan lagi. Mana kerja amal kebajikan yang lain yang orang buat pun ada juga yang masuk bawah asnaf fisabilillah. Ni boleh rujuk lah ma'ins. Siapa yang dikatakan fisabilillah. Dia tengok lah. Sebab diperluaskan. Tapi kalau asal hukum asal memang betul-betul yang berperang atau bukan pedang lawan, tu dia. Orang yang perang menegakkan Islam. Itu dia. Dan orang yang hendak berjalan kerana menghasilkan akan pekerjaan, disuruh dengan dia seperti pergi mengerjakan haji dan umrah dan pergi menuntut ilmu yang memberi manfaat pada agama, padahal tiada cukup belanjanya yang boleh sampai kepada Mekah umpamanya. Ini maknanya orang yang terputus. Orang yang terputus bekalan dia. Orang yang terputus bekal. Jadi maknanya siapa yang orang yang macam datang sini kan, dia terputus bekalan, tak ada duit, tak ada apa, tak ada. Dia bukan orang miskin orang kaya, tapi duit dia terputus. Boleh diberi kepada dia. Orang yang terputus bekalan. Dimasuk dalam apa? Wa fi riqabi wal gharimin. Bukan musafir itulah dia orang yang terputus. Kalau musafir kaya tak dapat dia. Dia musafir yang terputus bekalan dia. Boleh je. Dia sebenarnya kalau pergi pusat zakat dia layak terima. Kalau dia pergi pusat zakat, tapi kalau dia dah pergi masjid tu, itu orang sedekah lah. Sebab dia dah pergi masjid, masjid umum, siapa yang nak bantu lah. Itu lebih baik lah. Tapi kalau kata layak zakat, layak. Dia musafir yang terputus bekalan dia. Boleh bagi dia untuk cukup-cukup dia balik sana dan perbelanjaan dia balik. Dia boleh mohon juga. Boleh. Ini lebih detail lagi kita akan jumpa nanti pada bab zakat kitab fiqh nanti. Itu baru cerita lah. Yang ini dia cuma cerita umum dulu. Tak habis buku ni kan. Dia nak masuk detail tu kan, kita masuk pada kitab fiqh nanti. Tanya cukup-cukup. Sampai bab zakat kan, tanya cukup. Dan sunat bagi orang yang menerima zakat, mendoa bagi orang yang mengeluar akan zakat itu. Seperti mana firman Allah Ta'ala, wa salli alaihim inna salata sakanul lahum. Itu pun tambah waw. Kalau yang Jawi tu. Lepas lam tu, kalau alif lam, waw ada alif kecil. Tu kalau dalam Quran dia tertinggal waw tu. Waw tu tak ada waw. Waw sakin lah, dia tak bunyi. Waw tu dia sebagai harkah aja. Jadi bermula makna wa salli alaihim ud'u lahum. Jadi makna daripada wasalli alaihim itu makna ulama memaknakan beri makna wasalli alaihim iaitu ud'u lahum. Apa ud'u lahum? Artinya doa olehmu bagi mereka itu tuan zakat. Jadi
yang dimaksudkan wasalli alaihim tu dimaksudkan ud'ulahum. Ud'ulahum dalam bahasa Melayu apa? Mendoakan bagi mereka yang keluarkan zakat. Siapa? Tuan yang keluarkan zakat tu. Sebab tu sunat. Apabila kita bayar zakat, tak bayar zakat fitrah sama-sama. Kita akan bayar siapa yang bayar zakat fitrah? Imam ke tok siapa ke yang ambil pasti dia akan doakan. Kita dah serah zakat je, dia pun doa kan, dia pun baca apa? Ajraka, dia baca apa? Ajrakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahuran wa barakalaka fima abqaita. Dia akan baca doa tersebut. Untuk orang yang bayar zakat. Sebab tu sunat orang yang terima zakat doakan kepada orang yang bayar zakat. Jangan diam je. Jadi kita kena orang, misal kata kita asnaf. Kita salah satu asnaf. Amil memang asnaf lah. Kan? Kita pun asnaf. Masuklah asnaf. Tak tahulah fisabilillah ke. Jadi apabila kita terima zakat, sunat kita mendoakan dia. Begitu juga bukannya hanya zakat sebenarnya. Tetapi apabila kita terima sedekah ataupun hadiah daripada orang yang memberi, sunat bagi kita untuk mendoakan orang yang beri pada kita. Sebab itulah salah satu antara doa-doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pada zakat yang wajib, bahkan pemberian yang sunat pun sunat kita mendoakan kepada orang yang memberi kepada kita. Sebab doa lah. Itu baru tak ada ta'awun. Itu dia kata ta'awun tu. Wa ta'awanu ala bir. Betul. Ya, berbantu-bantu dalam kebajikan. Seorang bagi sedekah duit, seorang lagi mendoakan. Itu dah berkata ta'awun. Bantu membantu. Artinya doa olehmu bagi mereka, tuan zakat, kerana bahawa sesungguhnya doa engkau bagi mereka itu menetap bagi hati mereka itu, maka berkata mufassir, bermula makna wasalli alaihim ud'u lahum, artinya doa olehmu bagi mereka itu. Jadi setengah mufassir ahli tafsir mengatakan ud'u lahum, iaitu artinya doakanlah olehmu bagi mereka itu. Setakat situ saja dia. Bagi mereka itu tu dibaliklah pada tuan yang bayar zakat. Sebab tu doa lah. Sebab tu apabila kita bayar zakat tu, jangan lupa kita angkat tangan tu. Amin. Imam ke jadi amil zakat tu, kita doa lah. Biasa kadang-kadang dia amil ni dia datang rumah. Dia datang rumah, ada setengah-setengah taman, dia datang rumah. Pakai online. Kejap lagi kita jumpa. Itu kita bahas. Itu macam mana? Apakah sah ke tak sah? Dia tak macam kerja kahwin. Kerja kahwin lain. Akad nikah lain. Okey, kita tengok, kita baca habis sikit dulu. Kemudian dia kata apa lagi? Dan adalah Nabi SAW apabila datang akan dia oleh kaum dengan sedekah mereka itu, berkata, ya Allahumma salli alaihim, maka mendatang akan dia oleh Abu Aufa dengan sedekah, maka berdoa ia dengan katanya, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Didoakan kepada Abi Aufa. Dan telah berkata Imam Syafi'i dan segala ashab rahimahumullahu ta'ala, bermula dipilih daripada segala lafaz, iaitu bahawa berkata orang yang menerima zakat bagi orang yang memberinya. Ajrakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahuran wa baraka laka fima abqaita. Semoga Allah Ta'ala memberi keberkatan daripada semoga Allah Ta'ala menyucikan daripada apa yang kamu telah berikan dan memberi keberkatan kepada apa yang kamu telah tinggalkan. Inilah masuk. Kalau dalam yang lain, dalam kitab-kitab yang lain, dia terbalik pula. Dia letakkan abqaita dulu, tahuran tu yang belakang sekali. Kan? Dia terbalik, tak ada masalah lah tu.
Makna dia sama lebih kurang. Kan? Pertama yang dalam ni dia kata semoga Allah Taala memberi apa jua yang telah engkau berikan, semoga Allah Taala sucikan daripada apa yang kamu berikan dan memberi keberkahan daripada apa yang kamu telah tinggalkan. Boleh. Ataupun terbalik nak cakap semoga Allah Taala memberi keberkahan daripada apa yang kamu beri dan Allah Taala menyucikan apa yang kamu tinggalkan. Boleh je. Kan? Boleh. Intaha, selesai. Itu selesai bab yang menerima zakat. Siapa yang kena zakat dan yang terima zakat. Dan sunat bagi orang yang memberi ia akan zakat atau sedekah atau qadar. Nazar, bukan qadar, nazar. Dia sebab yang ni dia titik dia rapat sangat. Dah jadi macam huruf fa pula. Nazar, siapa yang ia akan zakat atau sedekah atau nazar atau kifarah. Atau kifarah dan barang yang seumpama yang demikian itu bahawa berkata ia Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita doa supaya Allah Taala menerima daripada apa yang kita telah korbankan. Sesungguhnya Allah Taala itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka sesungguhnya mengkhabar Allah Ta'ala dalam Quran dengan yang demikian itu daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Alaihi massalatu wassalam. Sebab dua orang kan. Alaihi massalatu wassalam. Dan daripada perempuan Imran pula. Ketahui olehmu bahawasanya niat zakat itu wajib ia. Tadi sampai Imran pula tu titik. Doa ni iaitu yang demikian doa tadi tu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dan daripada perempuan Imran. Ketahui olehmu bahawasanya niat zakat iaitu wajib ia dengan hati bermula lafaz dengan lidah iaitu sunat. Zakat ni niat dia tu. Bukan lafaz. Lafaz tu sunat, niat dia tu wajib. Lafaz sunat, niat wajib. Sama lah semayang. Semayang pun sama. Lafaz niat semayang tu sunat. Niat dalam hati tu wajib. Usalli fardha itu sunat. Tapi yang fardunya lah dalam hati. Saja aku solat. Saja aku solat. Dia ada syarat-syarat, dia ada rukun-rukun. Begitu juga dengan zakat cuma kurang sikit hanya di niat. Aku bayar zakat di atas apa? Zakat kita. Kalau kita zakat ternak lah. Kalau zakat fitrah lah. Kita akan lafaz mengikut lafaz tu dalam hati. Sebab tu niat cakap tu, lafaz niat ni sunat sebab apa? Ia boleh menolong hati. Tu yang penting tu. Sebab sunat dalam mazhab kita untuk melafazkan niat iaitu sebab dengan lafaz tersebut boleh membantu hati kita. Kadang-kadang kita nak lafaz susah kan? Nak bayar, nak tetapkan bayar zakat fitrah contohnya. Dah lah tahun sekali je bayar. Kalau kita tak diajarkan, inilah aku jadikan beras ini. Zakat bagi diriku dan segala tanggunganku pada tahun yang wajib atasku pada tahun ini. Kita kena sebut. Supaya apa? Hati tu betul. Supaya hati kita tu betul. Tu yang baca tu sambil tu kita bacalah dengan hati kita sekali. Supaya betul kita punya niat kita tu. Tu yang disunatkan lah lafaz niat tu. Lafaz niat dengan lidah tu iaitu sunat jua dan jika menyimpan ia atas lafaz dengan lidah jua macam ni. Dan jika menyimpan ia atas lafaz dengan lidah jua. Maknanya tak lafazkan lah. Bermula yang terlebih asah, yang terlebih elok, yang terlebih baik daripada segala kaul iaitu tiada sah ia. Ada yang kata pula tak sah pula. Ada yang kata sah, ada yang kata tak sah pula. Elok kita lafaz lagi senang. Kita buat, tak ada khilaf kat situ. Jadi ada kaul kata
tidak sah. Jadi kena sahkan juga. Dan jika menyimpan ia seorang itu atas lafaz dengan lidah juga, macam tu. Menyimpan ia tu apa? Ia tu balik pada siapa? Ia dengan hati kot. Ia dengan hati tu. Dia lafaz je, tapi hati tak betul. Tak ikut dengan lidah dia tu. Bermula yang terlebih asal daripada segala kaul, iaitu tiada sah ia. Maknanya dia lafaz je. Niat tu disimpan. Niat tu disimpan, dia tak lapaskan. Dia simpan je niat tu, dia tak boleh. Dia mesti, yang mesti tu adalah niat tu. Yang rukun bagi zakat lah niat dia. Maknanya untuk bayar zakat lah, rukun bagi bayar zakat. Bukan rukun zakat. Zakat dari sendiri dia. Islam, nisab dan sebagainya. Itu bagi orang yang nak bayar zakat. Orang yang nak keluarkan zakat, yang layak bayar zakat. Ni orang yang nak bayar zakat ni, dia punya rukun dia mesti niat dia tu. Niat dan bayaran dia lah. Niat dan bayaran dia. Berapa kadar sekarang ni? Kalau macam zakat fitrah, berapa kadar beras dia? Kalau zakat unta, berapa ekor unta dia kena bayar? Ataupun berapa ekor kambing dia kena bayar? Zakat kambing, lembu kerbau, begitu juga. Tengok kepada apa yang dia telah dikenakan. Jadi penting niat tu lah. Yang penting niat tu. Jadi lafaz tu sunat. Dan tiada wajib atas orang yang memberi zakat apabila sudah berniat ia bahawa berkata ia serta yang demikian itu, ini zakat aku, tetapi memada akan dia oleh beri jua kepada siapa yang ada ia pada ahli zakat. Yang penting zakat tu nak bagi tu kepada ahli zakat tu. Maknanya asnaf, kepada asnaf yang boleh terima. Tak perlu sebut pun. Tak perlu sebut pun pada asnaf tersebut, tak perlu pun. Hati sudah mencukupi. Ini zakat aku. Selesai. Tapi mesti kena pada asnaf tersebut. Kalau bayar tak kena pada asnaf, tak boleh. Bayar mesti kena pada asnaf. Itu kita kena ingat. 8 asnaf. Sekarang ada yang terkini 7 lah. Sebab hamba tak ada. Hamba. Cari hamba sekarang tak ada. Mana nak cari? Tunggu perang lah. Menang dapatlah hamba. Orang boleh lah. Dan tiada wajib atas orang yang memberi zakat apabila sudah berniat ia bahawa berkata ia. Berkata tu tak wajib. Serta yang demikian itu, ini zakat aku, tetapi memadai oleh beri jua kepada siapa yang ada ia daripada ahli zakat. Intaha. Jadi maknanya yang pentingnya adalah beri tu. Ibadah zakat ni yang penting beri tu kepada orang yang betul. Kalau dia beri, dia keluar walaupun lafaz dia betul, tapi kepada yang menerima itu tak betul orang, tak kena kepada asnaf yang boleh terima, maka zakat dia tak kira bayar lagi. Maknanya dia berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita tahu tu. Apabila kita tak bayar, salah orang kita bayar walaupun kita dah keluarkan dengan kadar yang betul, tapi kita bagi orang bukan orang yang boleh terima, maka zakat kita tak kira zakat. Sebab tu berhati-hati. Jangan main sedekah, zakat-zakat pergi madrasah dengan dia tak tahu macam mana. Jadi kalau kadang-kadang banyak madrasah yang terima zakat kan. Jadi kena tanya tok guru dulu. Jadi nak akad macam mana ni? Ni nak bagi ni apa? Yang tok guru tu sebagai apa? Amil ke? Sebagai asnaf ke? Kalau tok guru tu misalnya kata dia asnaf, memang dia termasuk dalam miskin. Boleh? Tak ada masalah. Pendapatan mungkin tok guru kan, dia tak tetap. Dia tak ada gaji tetap. Ada orang bagi hadiah, ada apalah dia. Tak ada. Dia pun termasuk juga dalam fakir. Dia termasuk juga. Dia boleh juga terima zakat kalau ikut begitulah. Tak ada pendapatan tetap. Tak ada pendapatan tetap. Boleh lah. Tapi apa-apa pun nak bagi rujuk pusat zakat ataupun dengan tok guru. Nak bagi cakap saya nak keluarkan zakat saya sekian-sekian, saya ada zakat perniagaan, saya ada harta saya sekian-sekian bank, sekarang saya wajib keluar ni,
Boleh tak saya nak bayar zakat dengan pihak madrasah ni? Kena jelas. Kena jelas. Ataupun wakil je dalam madrasah yang cukup umur. Kan? Boleh juga terima zakat tapi untuk yang cukup umur. Tapi yang miskin, bapak dia kena terima. Sebab tu nak bagi zakat tak boleh kat perempuan. Tak boleh perempuan kalau lelaki suami isteri. Kalau suami isteri, yang boleh terima zakat suami tu. Sebab suami tu tanggung isteri tak boleh. Kena tanggung suami tu yang ambil. Melainkan dia ibu tunggal. Ada seorang. Dia boleh terima. Jadi kalau dia ada suami isteri, suami dia lah yang layak. Sebab suami dia tanggung dia. Macam itu. Mesti asnaf. Mesti kategori asnaf. Termasuk tak dia? Tu dah kalau nak lebih selamat, rujuk pusat zakat. Saya ni layak tak? Saya begini-gini. Rujuk mereka. Lebih selamat. Ataupun jumpa ustaz-ustaz. Kan? Saya layak tak? Layak tu, tak ceritalah saya begini-gini. Keperluan saya begini. Kan? Ada orang jenis keperluan tak tetap. Dia sendiri je. Kan? Dia tak ada pendapatan tetap. Kadang-kadang lebih-lebih. Kalau tak ada, tak ada lah. Jadi, itu pun termasuk juga tu. Kadang-kadang tak ada pendapatan tetap. Intaha. Dalam kitab Azkar An-Nawawi. Tanbihun wallahu a'lam. Cukup tu. Tanbih. Tiba situ. Satu peringatan. Tanbih tu maknanya peringatan. Cukuplah pakai tu. Bab zakat ni nak tengok nak lebih detail lagi nanti kita masuk pada kitab fiqh nanti. Dia masuk bab zakat tanya. Yang ni dia tak detail, dia cuma ceritakan tentang siapa yang wajib. Dia nak ceritakan dalil tentang wajib zakat, dalil tentang siapakah yang terima zakat, itu saja. Jadi nak lebih detail lagi dalam kitab fiqh. Dia akan bagi khusus lagi lah, penghususan. Jadi yang ni dia cuma cerita tentang siapa yang wajib zakat dan siapa yang wajib terima. Itu saja. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Tak ada. Sedekah tak termasuk asnaf. Sedekah bagi orang miskin lah. Kalau pada orang kaya dia panggil hadiah. Hadiah. Sebab tu kalau kita nak Fatihah pun sama. Fatihah kita bukan sedekah. Kalau pada Nabi itu bukan sedekah. Hadiah. Hadiahkan Fatihah pada Nabi SAW. Sedekah kita ni yang fakir ni. Kita balik semua fakir. Balik semua fakir. Yang ada apa? Kain kapan je ada. Kan? Harta-harta semua dah pergi kat nak lah. Tak ada lagi lah. Itu dia kata fakir. Tak ada apa-apa. Kita ni bolehlah sedekah. Kan? Dia boleh sedekah daripada amalan-amalan. Banyak lagi lah. Kita akan bahaskan dia besok dalam kitab fiqh. Sampai fiqh besok, tanyalah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lakuna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina wahdina sajami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.